Assalamualaikum para pelajar. Hari ini, Cikgu Liana akan menerangkan novel tingkatan 1 yang bertajuk Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Novel tingkatan 1 ini merupakan novel bagi edisi Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Perak. Mari kita mulakan. Berikut merupakan watak yang terdapat dalam cerita. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang cikgu dapat senaraikan untuk kamu tahu, iaitu watak Kamarul. Kamarul merupakan watak utama dalam novel Pelari Muda. Okey. Kamarul ini merupakan murid tingkatan 5 dan dia merupakan seorang atlet. Dia juga seorang yang berani memprotes, seorang yang dendam, sombong, degil dan keras hati. Manakala Saridah dan Encik Kadir merupakan watak sampingan dalam cerita ini. Saridah merupakan murid tingkatan 5 dan merupakan rakan kepada Kamarul. Dia berwajah tenang, baik hati, seorang jujur. Encik Kadir pula. Siapa Encik Kadir ni? Encik Kadir ini merupakan jurulatih kepada Kamarul. Mari kita mulakan dengan pembelajaran kita, iaitu sinopsis novel Pelari Muda. Kamarul seorang murid tingkatan 5 yang berbakat dalam bidang olahraga. Dia telah dipilih mewakili negara dalam Sukan C di Brunei. Kejayaannya mewakili dan mengharumkan nama negara telah menjadikannya sombong. Dia telah jarang-jarang berbual dengan rakan-rakan di sekolah. Malah, dia juga telah bersikap dingin terhadap Saridah. Saridah ni siapa? Rakan dia. Ekoran perubahan sikapnya itu, Kamarul mula tidak hadir atau datang ke latihan pusat kem olahraga kebangsaan. Dia sombong dan yakin akan latihannya sendiri. Bagaimanapun, Encik Kadir sering menasihatinya dengan mengatakan bahawa tindakan dia berlatih sendiri itu adalah melanggar disiplin. Namun begitu, dia tidak menghiraukan nasihat Encik Kadir selaku jurulatihnya. Malah, dia bersikap buruk, iaitu dia bersikap kasar dengan Encik Kadir dengan melemparkan pingat yang diberikan oleh jurulatihnya itu sebagai pembakar semangat. Nampak? Watak utama dalam cerita ini iaitu Kamarul dia telah berubah sikap setelah dia menunjukkan prestasi yang cemerlang. Dia mula bongkak dan sombong, malah dia nak berlatih sendiri dan tidak mahu mendengar apa yang dikatakan oleh jurulatihnya. Selepas Kamarul melemparkan pingat itu, dia berjalan pulang. Oleh sebab tidak berhati-hati semasa melintas jalan, dia dilanggar oleh sebuah kereta. Dia pingsan dan tidak mengetahui apa-apa yang berlaku seterusnya. Di hospital, dia dikunjungi oleh Encik Kadir. Tetapi ketika itu, dia sedang tidur. Ibu Kamarul memberitahu Encik Kadir bahawa Kamarul hanya mengalami luka dan bengkak urat. Encik Kadir menyatakan bahawa dia akan datang lagi pada waktu petang. Nampak pada kita lihat watak dalam cerita ni, iaitu Kamarul tadi yang mula bongkak, akhirnya dia dilanggar oleh kereta tapi tidaklah mengalami kecederaan yang begitu teruk. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Selepas 15 minit Encik Kadir pulang, Kamarul sedar dan mendapati Saridah ada di sisinya. Saridah kawan dia. Dia tersenyum memandang Saridah dan Saridah membalas senyumannya itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Saridah kerana sudi mengunjunginya. Saridah memberitahunya bahawa Encik Kadir, Suris dan Juriah berkirim salam dan kemudiannya menyatakan bahawa Encik Kadir baru sahaja pulang. Hatinya berdetik apabila mengetahui Encik Kadir mengunjunginya. Dia rasa bersalah kat situ tau. Dia terasa ingin benar keluar cepat-cepat dari hospital dan menemui Encik Kadir. Di hospital, Kamarul menginsafi sikapnya yang sombong akan kejayaan dan popularitinya sebagai pelari pecut negara. Dia sedar bahawa kejayaannya sebagai pelari yang terkenal adalah atas bimbingan Encik Kadir yang merupakan jurulatihnya. Dia juga tidak patut melupakan Cikgu Zainal yang juga banyak berjasa terhadapnya. Oleh itu, dia berazam untuk turun ke padang dan membuktikan kepada Encik Kadir bahawa dia seorang ahli sukan yang berdisiplin. Sewaktu dia dibenarkan pulang, Encik Kadir telah menjemputnya.
Dan pada ketika itu, Kamarul mohon maaf daripada Encik Kadir. Maksudnya dia telah pun insaf atas kesalahannya yang bersikap sombong selepas insiden kemalangan tersebut. Okey? Selepas keluar dari hospital, Kamarul telah turun berlatih tetapi dia berasa kecewa kerana prestasinya mulai merosot. Namun dia diberi semangat oleh Encik Kadir. Sewaktu dia berada di bilik di rumahnya, dia melihat gambar jaguh-jaguh pelari pecut luar negara. Okay? Dia melihat catatan masa yang pernah dibuatnya sebelum ini. Dan pada ketika itu dia berazam untuk melakukan sesuatu supaya catatan masanya bertambah baik. Kamarul dan kawan-kawannya berlepas ke Bangkok untuk menyertai Sukan C. Di Bangkok, Kamarul mengikuti latihan yang dikendalikan Encik Kadir. Di sana juga, dia telah berjumpa dan berbual-bual dengan Diwega, iaitu pelari Filipina yang diminatinya. Dalam perbualan itu, Diwega menasihati Kamarul agar tidak bersikap sombong, menghormati jurulatih dan berdisiplin. Masa pertandingan pun tiba. Dalam pertandingan tersebut, Kamarul telah bersaing dengan Diwega dan rakannya Suresh di samping pelumba dari Brunei, Indonesia dan lain-lain. Pada akhirnya, Kamarul menjadi johan bagi acara 100 meter dan 400 meter. Encik Kadir mengucapkan tahniah dan menyampaikan secebis kertas dari tanah air yang mengandungi ucapan tahniah. Siapa yang bagi ucapan tu? Ucapan itu datang daripada rakan-rakannya terutama Sarida. Kamarul ingin mengembalikan pingat yang diberikan oleh Encik Kadir sewaktu dia hendak berlumba. Tetapi Encik Kadir memintanya agar menyimpan pingat tersebut sebagai kenangan. Encik Kadir memberitahu Kamarul bahawa dia sepatutnya bersara sebagai jurulatih tahun ini tetapi terpaksa ditangguhkan untuk kejohanan Sukan C ini. Encik Kadir juga menyatakan bahawa dia telah berjaya membawa Kamarul ke tahap yang membanggakan. Di akhirnya, kejohanan Sukan C pun tamat. Sebelum pulang ke tanah air, dia sempat bertemu dengan Diwega dan memberikan hadiah. Diwega juga membalas pemberian Kamarul dengan pingat yang pernah dimenanginya. Setibanya di tanah air, Kamarul telah disambut oleh keluarganya, Sarida dan kawan-kawannya. Okey, lihatlah, itulah. Baik, kita lihat pula contoh soalan novel. Berikut cikgu paparkan contoh-contoh soalan novel. Yang pertama, kita lihat contoh soalan dia, huraikan tema novel tersebut. Manakah kamu kena tahu sebenarnya unsur-unsur dalam novel, tema, persoalan, nilai, pengajaran. Cuba lihat persoalan, nilai, pengajaran, teknik plot. Dia boleh juga soal tentang latar masyarakat, watak perwatakan. Okey, jadi kamu kena tahu bagaimanakah cara untuk kita menjawab soalan novel ini. Ingat, apabila kamu ingin menjawab soalan novel, cuba kita lihat. Yang pertama, pendahuluan dia kita akan mulakan begini. Novel yang saya kaji ialah Pelari Muda karya Ghazalina Azia. Nilai dalam novel ini ialah, bagi tahu apa dia. Contohnya apa? Ingat, setiap isi yang kamu beri perlu disokong dengan contoh ataupun bukti. Bukti daripada novel yang kamu baca. Okey, kena bagi contoh. Nampak macam ni kita bagi satu nilai, ini nilai yang kedua, ini nilai yang ketiga. Bagilah sekurang-kurangnya 3. Kalau nak bagi 4 pun boleh jika sempat. Jadi kalau kamu dapat lihat di sini, ini adalah salah satu cara untuk menjawab bagi soalan novel. Cikgu nak kena buat berapa perenggan, kamu terpulang nak buat 1 boleh, nak buat setiap isi 1 perenggan pun boleh. Seterusnya, tema dan persoalan. Tema dalam novel Pelari Muda ini ialah kesedaran atau keinsafan daripada sikap angkuh dan sombong. Siapa tu? Kamarul, kan? Baik, persoalan dia ialah kemasyhuran diri telah menjadikan seseorang itu lupa akan asal-usulnya. Yang kedua, percintaan sewaktu bersekolah boleh menjejaskan pencapaian akademik. Ketiga, ketegasan seorang ketua dalam mentadbir urus organisasi. Keempat, pelajaran penting untuk masa depan. Kelima, disiplin diri menjadi kunci untuk sesuatu kejayaan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan amanah. Baik, persoalan ini adalah perkara-perkara kecil yang kita dapat daripada tema yang besar tadi tu.
Baik, cikgu nak tunjuk dekat kamu bagaimanakah cara untuk menjawab soalan tema dan persoalan. Mari kita lihat. Cara menjawab soalan tema novel Pelari Muda ini, kamu lihat dekat sini. Novel yang saya kaji ialah novel Pelari Muda karya siapa? Kemudian kamu letak novel ini membawa tema keinsafan daripada sikap angkuh dan sombong. Okey, sekejap. Okey, ni tema dia. Sikap angkuh dan sombong. Contohnya, ingat bila soalan tema kamu perlu beri contoh untuk menyokong apa tema utama tadi tu. Tema dia tak ada 3, tema ada 1 sahaja. Kemudian kamu kena kamu perlu memberikan contoh itu yang secukupnya lah untuk mendukung atau menyokong jawapan tema tadi. Jadi sekarang berkaitan keinsafan, maka kita kata ceritakan Kamaru ni dah berubah sikap terhadap rakan-rakannya, dia sombong, kemudian tidak lagi seperti dahulu. Selain itu, Kamaru juga tidak menghormati jurulatihnya. Ni kita nak cakap bahawa dia seorang yang angkuh dan sombong. Kemudian kita kata Kamarul sanggup membaling pingat apa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan dia tu sikap dia sombong. Okey, dan di akhirnya kita kata selepas kemalangan jalan raya, Kamarul mulai sedar akan kesilapannya dan seterusnya menunjukkan perubahan sikap yang baik. Nampak lepas habis berlakunya kemalangan tersebut, dia mulai insaf dan menunjukkan perubahan sikap yang baik. Jadi inilah tema kita. Kita lihat pula persoalan. Cara menjawab soalan-persoalan novel Pelari Muda. Kita lihat di sini seperti biasa kita akan tulis pendahuluan berdasarkan novel apa, karya siapa. Okey, terdapat beberapa persoalan. Kamu perlu beri berapa? Berilah 3 persoalan. Kalau tema tadi ada 1 je tema, tapi kita beri 3 contoh. Dekat sini kita tulis 1 persoalan, 1 contoh. 1 persoalan, 1 contoh. Jadi pastikan setiap persoalan itu ada contohnya. Kalau dekat sini, kalau kita lihat kemasyhuran diri yang telah menjadikan seseorang itu lupa akan asal-usul. Kamu ceritakanlah siapa Kamaru ni dia menjadi sombong dengan kawan-kawan dia, dengan jurulatih dia setelah dia berjaya mewakili negara dalam kejohanan Sukan C di Brunei. Kemudian kita lihat ketegasan seorang ketua. Siapa ketua tersebut? Kita lihat dalam watak cerita ni, kalau kamu baca betul-betul, ada satu watak ni iaitu Adibah yang merupakan ketua kelas. Dia telah bersikap tegas terhadap Kamarul yang keluar dari kelas waktu proses PDP, pengajaran dan pembelajaran. Walaupun Kamarul seorang murid yang popular, tetapi Adibah ni tetap menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas untuk tegas ataupun menegur Kamarul. Baik, persoalan terakhir ialah pelajaran penting untuk masa depan. Contohnya Julia, dia sering menasihati Sarida agar memberikan keutamaan pada pelajaran daripada asyik mengingati masalah antara dia dengan Kamarul. Seterusnya kita lihat pula latar. Latar dalam novel Pelari Muda kita ada 3 latar dalam mana-mana novel pun. Latar tempat, latar masa, latar masyarakat. Latar tempat kita ada seperti yang cikgu nyatakan di sini, kamu boleh lihat dengan lebih jelas. Kamu boleh baca juga buku tu dan kamu kena pasti balik mana tempat-tempat yang ada dalam cerita itu. Kemudian kita tengok latar masa waktu pagi, petang dan malam. Latar masyarakat. Latar masyarakat ni komuniti masyarakat dia tu masyarakat yang apa? Masyarakat yang angkuh dan sombong. Siapa? Kamarul. Bagi tahu contoh. Nampak soalan dia, kita akan berulang sahaja jawapan contoh dia tu. Kemudian masyarakat murid yang aktif dalam bidang sukan. Siapa? Kamarul, Suris, Sarida. Dia aktif dalam sukan olahraga. Okey, kemudian masyarakat yang berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawab. Siapa tu? Sures. Dia berdisiplin ketika menjalani latihan olahraga sehingga dia berjaya menewaskan Kamarul dalam saingan 100 meter. Okey, baik, ni adalah contoh latar. Baik, kita lihat yang seterusnya. Nilai dan pengajaran. Nilai dalam novel ini, contoh ketegasan, keberanian, bertanggungjawab. Dekat sini ada contoh-contohnya. Cikgu akan tunjuk kamu macam mana cara untuk kita menjawab soalan ini.
Cara menjawab soalan nilai, kita lihat di sini. Berdasarkan novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia, terdapat beberapa nilai dalam novel ini. Antaranya nilai ketegasan. Contohnya, Adibah begitu tegas menghalang Kamarul yang ingin keluar dari kelas waktu proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Adibah ni ialah ketua kelas. Selain itu, nilai keberanian. Nilai keberanian daripada siapa ni? Contohnya Saridah dengan berani menegur sikap Kamarul yang mulai sombong dan bongkak setelah Kamarul menjadi popular. Saridah ni siapa? Rakan kepada Kamarul. Akhir sekali, nilai bertanggungjawab iaitu contohnya Encik Kadir selalu menasihati Kamarul dan bertanyakan khabar Kamarul daripada Dr. Munira serta sanggup bersusah payah mengambil Kamarul yang keluar dari hospital. Kita nampak bagaimana Encik Kadir yang merupakan seorang jurulatih yang amat bertanggungjawab. Baiklah, cara menjawab soalan pengajaran. Novel Pelari Muda. Okey, berdasarkan novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah, terdapat beberapa pengajaran dalam novel ini. Apa dia? Kita hendaklah berani menjalankan tugas supaya organisasi yang dipimpin berjalan dengan sistematik. Contohnya siapa? Encik Kadir selaku jurulatih, dia berani menegur dan menasihati Kamarul supaya menjalani latihan dengan rakan-rakan yang lain walaupun pada ketika itu Kamarul tak nak, kan? Baik, seterusnya kita tengok kita patutlah segera insaf jika melakukan kesilapan supaya tidak merugikan diri sendiri. Contohnya siapa? Kamarul ni dia insaf akan kesilapan dirinya yang bersikap sombong dan kasar terhadap jurulatih dan kawan-kawannya. Akhir sekali, kita seharusnya berdisiplin dalam kehidupan agar tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan, dan ini merupakan contohnya. Cikgu harap kamu jelas. Watak sampingan novel Pelari Muda, cikgu pilih dekat sini ialah Saridah. Saridah yang merupakan rakan kepada Kamarul. Ingat, watak utama Kamarul. Ini watak sampingan. Dan sekiranya ditanya siapakah watak kegemaran kamu, kamu juga boleh pilih watak Saridah. Boleh juga kalau kamu nak pilih Encik Kadir sebagai watak sampingan. Baik, kita lihat terdapat beberapa orang watak sampingan yang membantu dalam perkembangan plot cerita ini. Antara watak sampingan yang selalu berdamping dengan watak utama ialah Saridah. Antara perwatakan Saridah ialah seorang yang menepati janji. Buktinya dia menunggu Kamarul pada waktu rehat di perpustakaan untuk membincangkan masalah yang terjadi. Namun begitu, Kamarul langsung tidak menunjukkan batang hidungnya sehinggalah waktu rehat berakhir. Kamarul dah berjanji tapi tidak hadir pada sesi perjumpaan yang mereka dah berjanji tu. Baik, kita tengok seterusnya. Saridah juga merupakan seorang yang pemaaf. Sebagai contoh, dia sudi memaafkan kesalahan Kamarul. Dia telah menulis surat kepada Kamarul dan meminta Juriah, rakan dia juga, untuk menghantarkan surat tersebut. Dalam surat tersebut, Saridah meminta maaf kepada Kamarul dan menyatakan bahawa dia sudi memaafkan kesalahan Kamarul yang bersikapkan bongkak ataupun mementingkan diri sendiri. Seterusnya, Saridah ialah seorang yang baik hati. Sebab apa? Dia ingin belanja Juriah makan. Ada lagi pelbagai lagi perwatakan yang kamu nampak semasa kamu membaca, kamu boleh masukkan. Ini beberapa sahaja yang cikgu pun ambil lagi daripada beberapa sumber yang dapat kita kongsikan di sini. Watak utama novel Pelari Muda semestinya siapa? Kamarul. Kamarul merupakan watak utama dalam novel ini. Perwatakan yang menarik bagi Kamarul ialah dia merupakan seorang yang gigih. Kita cikgu cerita dekat sini dari sudut yang positif lah. Sebagai contoh, Kamarul diuji dengan rintangan yang berat dalam hidupnya setelah dia menjadi seorang yang terkenal kerana memenangi pingat emas dalam sukan SEA di Brunei. Maksudnya dia diuji dengan sikapnya yang sombong, dia diuji bagaimana kehidupan dia menjadi popular. Jadi dia seorang yang gigih. Seterusnya kita lihat juga Kamarul sangat menghormati orang tuanya. Siapa dia menghormati siapa? Dia menghormati emaknya, Mak Jah. Di samping itu, Kamarul seorang yang mudah insaf akan kesilapannya. Dia insaf sebagai contoh. Sebagai contoh, Kamarul insaf akan kesilapannya yang selalu bersikap sombong dan kasar terhadap rakan-rakan dan jurulatihnya. Setelah sedar akan perbuatannya itu, dia kembali berlatih di bawah kendalian Encik Kadir sehingga berjaya menjadi juara dalam bidang yang diceburi. Nampak, inilah perwatakan bagi watak utama iaitu Kamarul.
ceritakan apakah perwatakan dia dan kita ceritakan contoh bagi menyokong perwatakan itu. Di sini, cikgu kongsikan sedikit teknik plot untuk pengetahuan kamu. Teknik plot dalam novel pelari muda ada teknik pemerian, ada teknik dialog, ada teknik monolog, imbas kembali, imbas muka dan suspens. Teknik pemerian contohnya pengarang memerihalkan kebiasaan Kamarul yang membaca surat khabar tentang perkembangan sukan tanah air dan luar negara selepas sarapan. Dialog pula, contohnya dialog antara Kamarul dan Adibah yang melarangnya keluar dari kelas sebelum loceng rehat berbunyi walaupun Kamarul menyatakan bahawa dia mahu berjumpa dengan Cikgu Zainal. Okey, monolog ni bercakap dalam hati. Contohnya ketika berada di perpustakaan sambil menunggu kedatangan Kamarul, Saridah berfikir bahawa Kamarul perajuk dan pendendam orangnya apabila Kamarul tidak datang menemuinya di situ. Dia berfikir secara dalaman. Okey, kalau imbas kembali, contohnya Saridah mengingati semula peristiwa pertemuan pertamanya dengan Kamarul ketika menyertai kejohanan MSSM di Stadium Merdeka. Imbas muka contohnya selepas kemalangan, Kamarul bertekad untuk kembali berlatih dan membuktikan kepada Encik Kadir bahawa dia akan menjadi seorang ahli sukan yang berdisiplin. Dan suspense, contohnya pembaca tertanya-tanya, apakah yang akan terjadi kepada Kamarul akibat dilanggar kereta? Semua ingat kan, adakah dia akan patah kaki, tak dapat dah masuk dah lomba lari ni. Jadi pelbagai persoalan yang timbul dekat situ. Jadi dekat sini kita dapat lihat inilah teknik plot. Kalau soalan keluar tentang teknik plot, kamu boleh beri contohnya teknik pemerian. Salah satu teknik plot ialah teknik pemerian, contohnya apa? Teknik dialog, contohnya apa? Teknik monolog, contohnya apa? Boleh ambil di sini. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu harap kamu jelas tentang cara menjawab soalan novel bagi novel pelari muda dan cikgu harap kamu baca novel itu sebaiknya. Tolonglah baca keseluruhan novel itu, barulah kamu dapat memahami dengan lebih terperinci babak-babak cerita itu dan dapat kamu gunakan semasa menjawab soalan novel. Itu sahaja. Terima kasih.